Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak terangkan tentang latihan akaun kawalan iaitu pada buku teks tingkatan 4, muka surat 186, nombor yang ketiga. Jadi kalau pelajar lihat pada latihan ini, okey, pada muka surat 186 ni, saya dah asingkanlah terus untuk kita buat latihan. So di sini kita ada perniagaan rupiah yang menjual, iaitu pembekal jus buah-buahan. So pada maklumat, diberikan tarikh pada Januari 1 dan kita ada 4 baki bibi. So kalau kita dapat 4 baki bibi, maknanya di akaun kawalan belum terima akan ada 2 baki bibi dan di akaun kawalan belum bayar akan ada 2 juga baki bibi. Jadi cara kita nak masukkan, kita kena pasti dulu. Di sini bila dia sebut tentang ledger jualan, ledger jualan ni adalah urusan jualan lah. Apa-apa urusan jualan mestilah belum terima. Jadi ini kita akan masukkan ke dalam akaun kawalan belum terima. Manakala ledger belian ni adalah apa-apa urusan yang berkaitan dengan belian, maka dia adalah akaun kawalan belum bayar. Okey, jom kita masukkan maklumat ni dulu. Pergi kepada akaun kawalan belum terima. Di sebelah kedua-dua debit dengan kredit, kita masukkan tarikh dia dulu iaitu Januari 1. Kemudian kita masukkan baki bibi yang di sebelah debit dulu. So kalau pada soalan ini, yang debit pada ledger jualan 2340. So, kita masukkan 2340. Diikuti yang berada di sebelah kredit 240. So jangan lupalah kita masukkan maklumat-maklumat yang lain. So inilah dia, baki bibi. Seterusnya, akaun kawalan belum bayar punya baki. Kita akan masukkan juga tarikh dia Januari 1, baki bibi. Di sini kita ada 2. Yang debit punya kita masukkan dulu iaitu 150. Ikuti dengan kredit 4560. So kita masukkan 4560 baki bibi. Okey. Next kita ada jualan kredit dengan jualan tunai. So kalau kita lihat pada jualan kredit dan jualan tunai ni, bila dia sebut jualan, so ini adalah akaun belum terima. Tetapi jualan tunai dia dah masuk dalam buku tunai. Maka jualan tunai ni tak ada kena-mengena dengan akaun kawalan. So kita boleh batalkan terus 1020 ni. Kita akan cancelkan dia terus. Dan kalau kita lihat kita ada maklumat-maklumat yang lain ni, so kita akan kenal pasti. Pada belian kredit, kemudian ada belian tunai, sama juga belian tunai, dia dah masuk dalam buku tunai. Jadi ini tak perlu masukkan lagi ke dalam akaun kawalan. Yang kita perlu masukkan inilah dia, iaitu jualan kredit dengan belian kredit. So belian kredit ni kita akan masuk pada akaun belum bayar. Yang ni. Bila kita masukkan, tengok pada akaun kawalan belum terima, apa yang berada di sebelah debit, maksudnya hutang-hutang ni akan bertambah. Manakala apa yang ada dekat sebelah kredit, maksudnya hutang-hutang ni akan berkurang. Terbalik pula dengan akaun kawalan belum bayar. Kalau akaun kawalan belum bayar, yang sebelah debit ni, maksudnya hutang-hutangnya akan berkurang. Dan di sebelah kredit, maksudnya hutang-hutang akan bertambah. Jadi bagi mengisi jualan, kita boleh rujuk kembali kepada format. Kalau kita lihat format akaun kawalan belum terima, samalah. Semua maklumat yang di dalam ni, semuanya akan menambahkan kembali hutang. Manakala semua yang berada di sebelah kredit ni, dia akan mengurangkan kembali hutang. So kita tengok jualan. Jualan kedudukannya berada di sebelah debit. So kita akan masukkanlah jualan di sebelah
debit. Dan jangan lupa tarikhnya akan jadi pada hujung bulan. So jualan berada di sebelah debit. Kita tak perlu tulislah perkataan kredit tu sebab kredit tu bermaksud hutang. Jadi jualan kredit memang letak dalam akaun kawalan dan memang dia adalah hutang. So perkataan kredit tak perlu lagi ditulis. Kita hanya akan terus tulis jualan sebanyak 10860. Okay, begitu juga dengan belian. So belian ni dia akan menambahkan hutang, maka dia akan berada di sebelah kredit, akaun belum bayar. Kita boleh juga rujuk kepada format. So apa yang berada di sebelah debit, akaun kawalan belum bayar, dia akan mengurangkan hutang. Apa yang berada di sebelah kredit, akaun belum bayar, dia akan menambahkan hutang. So tadi kalau kita tengok, kita nak buat belian kan. So belian dia akan berada di sebelah kredit sebab dia menambahkan hutang. Kerana apa? Kita beli tapi tak bayar. So kita akan masukkanlah perkataan belian di sebelah kredit. Dan jangan lupa tarikh dia hujung bulan 31. Dan nilai belian kredit kita adalah 5460. Sama juga tak perlu tulis perkataan belian kredit. Cukup sekadar belian saja sebab kalau duduk di dalam akaun kawalan ni memang hutang. Next, kita ada pulangan masuk dan pulangan keluar. So bagi pulangan masuk, dia samalah dengan pulangan jualan. So bila dia pulangan jualan, apa-apa yang berkaitan dengan jualan, dia akan letak dekat belum terima. Okay, manakala pulangan keluar, dia sama maksudnya dengan pulangan belian. Jadi dia apa-apa yang berurusan dengan belian akan berada di akaun belum bayar. Sebab pulangan ni dia akan mengurangkan hutang. Maka dia akan letakkan dekat sebelah yang berkurang lah. Okay, kalau ABT yang berkurang dekat sebelah kredit, manakala ABB dekat sebelah debit. Kita boleh rujuk kembali format. Jadi untuk pulangan jualan, dia akan berada dekat sebelah kredit. So kita akan masukkanlah tarikhnya, jangan lupa 31 pulangan jualan. Nilainya 230, so kita masukkan 230. Okay, diikuti dengan pulangan belian, iaitu pulangan nak keluar. Dia akan berada dekat sebelah debit. Tulis dulu tarikh dia 31, pulangan keluar. Nilainya ialah 450, so kita masukkan 450. Okey, untuk yang ni sebab dia tulis pulangan masuk kan. Okey, maka kita akan letak sebagai pulangan masuk lah. Masuk. Okey. Seterusnya dia beritahu kat sini, okay, maklumat lain. Ada penerimaan cek. So, bila disebut cek, maka dia adalah bank. Dan ini adalah daripada akaun belum terima. So, secara automatiknya kita akan letak dalam akaun belum terima. Dan ini dia kata termasuk hutang lapuk terpulih. Bila dia kata termasuk hutang lapuk terpulih tak perlu kira bersama dalam akaun kawalan. Jadi nilai 8640 ni kita akan tolakkan siap-siap dengan nilai 400. Sebab kita tak nak masukkan lah. Okay, jadi kita akan dapat 8250. Ini adalah angka yang terkini untuk bank. Kalau kita tengok pada format, bank akan berada dekat sebelah kredit pada akaun belum terima. So kita akan masukkan perkataan bank. Nilai dia tadi adalah 8250. So kita akan masukkan 8250. Okey, siap untuk penerimaan cek. Seterusnya kita ada kontra. Kalau kontra, dia mesti letak dua-dua tempat. Iaitu pada akaun belum terima dan juga belum bayar. Kerana dua-dua ini akan mengurangkan hutang. So, kita akan letak di tempat yang mengurangkan. Kalau kita lihat pada format, akaun kawalan belum terima akan duduk di sebelah kredit, kontrai. Kalau akaun kawalan belum bayar, dia akan duduk di sebelah debit. So, kita akan masukkan
akaun kawalan belum terima, kontra kita akan tuliskan. Dan pada akaun kawalan belum bayar, dia akan duduk di sebelah debit. So kita akan masukkan angka dia adalah sebanyak 540. So kita terus tulis saja 540 di kedua-dua tempat. Okey. Next kita ada hutang lapuk. Okey, hutang lapuk terpulih memang tak masuk, tapi hutang lapuk kena masuk sebab dia mengurangkan hutang, iaitu hutang akaun kawalan belum terima kita. So kita akan letakkan di sebelah kredit lah. Kita akan tulis hutang lapuk. Okay, kerana apa? Sebab hutang lapuk ni sama ada dia lari ke, dia mati ke, maka hutang tak dapat dituntut. Kita akan masukkan nilai dia 720. Okay. Kalau kita rujuk format, kedudukannya memang berada di sebelah kredit. Okay, hutang lapuk. Next, kita ada dua diskaun. Satu diskaun diberi, satu diskaun terima. Okay, diskaun diberi berlaku apabila kita menjual barang. Jadi, ini mestilah akaun kawalan belum terima. Manakala diskaun diterima berlaku apabila membeli barang. Jadi, ini adalah akaun kawalan belum bayar. Dan diskaun ini, bila kita bagi diskaun, sesuatu itu dia akan mengurangkan hutang. Okay, kita akan letakkan di tempat yang mengurangkan. Jadi pada akaun kawalan belum terima, dia akan duduk di sebelah kredit, diskaun diberi. Okay, saya masukkan 240. Dan pada diskaun diterima, dia akan berada di sebelah debit sebab dia mengurangkan hutang kan. Okay, diskaun diterima 450. Kita boleh semak format. Akaun kawalan belum terima dia berada sebelah kredit, dan akaun kawalan belum bayar dia berada di sebelah debit. Sini. Diskaun diterima. Next, kita ada charge angkutan. So, perkataan angkutan ni yang kita akan tulis. Dikenakan oleh pembekal. Pembekal ni adalah akaun kawalan belum bayar. Jadi, hutang kita akan bertambah. So, kita akan pergi dekat akaun kawalan belum bayar. Kita akan letakkan di sebelah kredit. Tulis sebagai angkutan. $330. Kalau kita rujuk dekat format, dia berada dekat sebelah kredit sebab hutang dia bertambah. Next, kita ada faedah. So, akan ditulis sebagai faedah. Akaun belum terima. Okay, jadi ini adalah akaun belum terima. Hutang akan bertambah. Jadi, untuk akaun kawalan belum terima, kita akan letakkan di sebelah debit sebab debit akan menambahkan hutang. So, tulis saja sebagai faedah. So, nilai di sini adalah 210. So, kita akan tulis 210. Samalah seperti format dia di sini. Dia akan berada di sebelah debit sebab hutang dia bertambah dalam akaun kawalan belum terima. Kemudian kita ada cek yang diterima. Okay, ini maksudnya bank. Maksudnya bank diterima daripada akaun belum terima. Jadi dia adalah akaun belum terima, tidak dilayan oleh bank. Bila dia kata tidak dilayan oleh bank, secara automatiknya ini adalah cek tak laku. So bila berlaku cek tak laku, cek kena reject, so hutang akan kembali bertambah. Jadi kita akan letakkan pada akaun kawalan belum terima di sebelah debit, tulis dulu sebagai bank, dan kita akan tuliskan di dalam kurungan sebagai cek tak laku, iaitu sebanyak 670. So, kita tulis. Okay, dan bila berlaku cek tak laku, biasanya akan adalah diskaun diberi yang dibatalkan. So, kita akan masukkan juga di dalam akaun belum terima. Dia akan seiringlah dengan cek tak laku ni. So, tulis kembali sebagai diskaun diberi. Okay, dalam kurungan dibatalkan. Nilai dia sebanyak RM60. So, saya tulis sebagai RM60.
Kalau kita rujuk format, dia akan berada dekat sebelah debit dua-dua ni. Sebab hutang dia akan bertambah. Okay, dalam akaun kawalan belum terima, kita nampaklah ada bank cek tak laku dan juga diskaun diberi dibatalkan pada sebelah debit format. Bila semua dah selesai, maka yang tinggal hanyalah baki pada bulan Februari. So, baki pada bulan Februari ni dia akan berada sebagai baki BB. Jadi sebelum kita buat baki BB, kita kena imbangkan dulu. So, buat garisan imbangan. Okay, biasanya kita akan selangkan dulu dan kita akan buat garisan imbangan. Okay, untuk akaun kawalan belum terima, ledger jualan ledger jualan adalah belum terima. Manakala ledger belian adalah belum bayar. So, kita akan masukkan belum terima ni. Kita nampak ni, dia kata baki kredit. Jadi, kita akan pergi ke Februari 1 di sebelah bawah. Sebagai baki di sebelah kredit lah. Iaitu baki BB. Okay, nilai dia adalah 256. So, saya masukkan 256 di bawah ini. Okay, bila dah jadi baki BB dekat bawah, so kita mesti naikkan ke atas. So, dia akan jadi baki HB. Okay, mesti ada baki HB. Baki BB tak akan wujud kalau tiada baki HB. Dia mesti ada yang asal sebelum tu. So, saya dah naikkan. Kemudian, kita lihat pula pada akaun kawalan belum bayar. Cara yang sama, kita akan selangkan barisan dan buat garisan jumlah. Okay. Kemudian, kalau kita lihat pada soalan, dia kata baki debit ledger belian. Nilai dia 130. So, ini adalah pada Februari 1. Kita akan tulislah pada bulan berikutnya. Okay, Februari 1 iaitu baki BB. Kenapa saya letak dekat sebelah debit? Sebab dia, dalam soalan dia tulis debit. Okay, baki BB ni mesti ada baki asal dia iaitu baki HB. So, saya akan tuliskan sebagai baki HB di sebelah kredit iaitu 130. Lepas selesai yang ini, kita akan imbangkan. Cara nak imbangkan, kita akan kira semua dulu nilai yang berada dekat sebelah debit ni. 2340 tambah 10860 tambah 210 tambah 670 tambah 60 dan tambah 256. Okay, di sini saya dapat 14396. So, saya tulis dulu kat tepi ni lah. Okay, saya dah tuliskan 14396. Kemudian kita akan kira nilai yang berada di sebelah kredit iaitu 240 tambah 230 tambah 8250 tambah 540 tambah 720 dan tambah 240. Dan saya akan dapat 10220 untuk yang di sebelah kredit. Dan saya dah tuliskan lah. Okay. So, kalau kita lihat antara dua ni, mana lebih tinggi nilai dia? So, sudah pasti yang lebih tinggi adalah yang ni. 14,396. So, saya akan tuliskan angka yang tinggi di kedua-dua tempat. 14,396 di sebelah debit dan 14,396 di sebelah kredit. Lepas tu, kita kena bandingkan. Kalau kita lihat antara debit dengan kredit ni, nilai dia yang kurang adalah yang ni. Okay, jadi dekat sebelah kredit kurang. Maka saya akan tulis baki HB dekat sebelah kredit ni. Okay, kita akan kira berapa yang tak cukup. So, untuk soalan ni, kita akan bezakanlah tolakkan 14,396 dengan angka 10220 tadi. So, saya dapat 4176. So, baki dia adalah 4176. Dan bila kita dapat baki HB, mestilah kita turunkan sebagai baki BB. So, yang lain-lain tu saya padam dulu. Okay, sebab dah tak diperlukan lagi. So, saya akan tuliskan tarikh dia Februari 1. Baki
BB 4176. Siaplah kita punya jawapan untuk akaun kawalan belum terima. Okey, cara yang sama kita kira untuk akaun kawalan belum bayar. Jadi untuk akaun kawalan belum bayar, kita akan kira apa yang berada dekat sebelah debit dahulu. 150 tambah 450 tambah 540 tambah 450. Dan saya dapat nilai 1590 dekat sebelah debit. Okay, saya kira pula untuk di sebelah kredit. Okay, 4560 tambah 5460 tambah 330 dan tambah 130, saya akan dapat 10480. So antara debit dengan kredit ni, kalau kita lihat yang di sebelah kredit ni adalah lebih tinggi. Maka saya akan letak di kedua-dua tempat. 10480, 10480. Dan yang tak cukup ni yang di sebelah debit ni lah. Jadi dia akan ada baki BB dekat sebelah debit. Baki HB dekat sebelah debit. Okay, kita kira dulu berapa baki dia yang tak cukup tu. Okay, iaitu kita ambil 10480 tolak 1590. Maka kita akan dapat 8890 dia punya baki. Okay, 8890. Dan saya akan turunkan ke bawah. Okay, Februari 1 sebagai baki. BB iaitu 8890. Okay, siaplah saya punya akaun kawalan belum bayar. So, saya harap pelajar-pelajar boleh buatlah. Pada bawah video ni, saya ada sertakan latihan tambahan iaitu soalan SPM 2019 dan bersama juga dengan ruang jawapan di bawahnya. So, pelajar boleh cuba buat sendiri. Okey, so itu saja daripada saya. Kita akan sambung lagi pada video yang akan datang. Bye-bye.